Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, so untuk hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian berkaitan dengan cerita tentang kehidupan kita. Okey, so saya pilih untuk berkongsi dengan tajuk tiramisu di hatiku. Sedap kan? Siapa belum makan pagi, cepat-cepat pergi cari makanan. Okay, apa khabar semua? Baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Cikgu Murni. Bagus. Sekejap ya, saya cuba cari mana saya punya PowerPoint. Sekejap Baik, teringin tiramisu je. Nak tiramisu, Cikgu. Abang, tiramisu dah habis. Okey, ada nampak tak paparan slide? Kenapa dia? Nampak. Okey, sekejap ya. Okey. Dia dah berubah jadi satu mode presentation ke? Dah ke? Dah. Okay, alright. So untuk hari ini, okay, panggilan glamour saya di luar Cikgu Murni, tapi di KTM Redang Liana lah. Okay, so saya akan kongsikan berkaitan dengan tajuk tiramisu di hatiku tentang pahit dan manis kehidupan kita semua. Okay, sedap kan tiramisu ni kan? Semalam saya dah buat tapi dah habis, so tak bawa lah hari ni. Okay, siapa biasa rasa kek tiramisu? Saya. Saya. Saya, tapi nak yang Cikgu Murni buat. Punya juga. Bila kita makan kek tiramisu tu kan, ada rasa apa dekat dalam kek tu? Rasa apa? Manis. Manis dan pahit. Manis dan pahit. Pahit kopi. Manis, Pahit pahit, kopi. lagi ada lagi tak? Rasa happy. Rasa happy. Betul, sebab bila orang dapat makan gula dia rasa seronok tau. Mungkin ada yang rasa sedih. Mungkin dia rasa sedih sebab dia teringat someone kan. Someone yang pernah bagi dia kek. Tiba-tiba someone tu dah tak ada dalam hidup dia. Kan? So rasa tu it depends pada setiap orang. Okay, cuma rasa tu saya nak kaitkanlah dengan rasa pahit, rasa manis. Kadang-kadang ada orang letak kek tiramisu, atas kek tu ada buah strawberry kan. Okay. Ada keju. Ada keju. Jap, sebenarnya slide saya dah berubah ke slide yang kedua iaitu gambar kek tiramisu. Belum. Maksudnya ada Belum, masalah. Okey, Masih sekejap. nampak full screen lagi. Okey, saya ubah sekejap. Maksudnya saya kena ubah menjadi kepada PDF. Tak boleh jadi ni. Kejap Nampak wiper ni. Minta ampun, minta maaf, minta ampun. Kejap. Ampun kena Sebab dah agak dah benda ni akan jadi. Kejap. Take your time. Oh tak apa, tahu. Sekejap kita ubah balik, don't worry. Doa-doa lah nanti boleh bawa kek tiramisu. Sedap. Saya bagi resepi nanti ya. Sendiri buat sendiri sangat sedap kan? Siapa lagi mau puji dah. Siapa lagi nak puji diri kita kalau bukan diri sendiri. Sekejap ya. Okay, alright dah. Kita layar lagi yang kek tiramisu. Nampak tak ni? Nampak tak kek tiramisu yang kedua saya? Kejap apa kenalah hari ni kan gara-gara kek tiramisu ni. Ya Allah. Ada gelap-gelap. Itulah niat tak bagus nak menunjuk kek tiramisu punya pasal. Okay, nampak? Tapi ini bukanlah gambar sebenar kek tiramisu saya buat semalam. Yang semalam ni tu lagi cantik lah daripada yang ni. Okay, kita berbalik semula pada perbincangan kita tadi. Kek velvet lah. Okay, ada orang dia makan kek tiramisu dia rasa ada pahit, ada manis kan. Okay, ada setengah kedai tu dia ada letak strawberry. Tapi untunglah kalau kita dapat strawberry yang manis. Kalau dia letak strawberry yang masam lah rasa juga kan dalam kek tiramisu tu kan. Okay.
Begitulah juga dengan kehidupan kita kan. Okey. Kehidupan kita ni ada manis, ada pahit. Ada orang mungkin dirasa sentiasa manis, ada orang dirasa sentiasa pahit dari kecil sampai ke besar kan. Okey. Mungkin ada orang dalam kehidupan dia ada pelbagai warna. Okey, cukup 7 warna. Mungkin ada 24 color macam color Luna tu. Okey, ada orang mungkin hanya ada 2 color je, hitam dan putih. Okey, mungkin ada 3 color tengah-tengah kelabu. Kan? Jadi warna-warna kehidupan, cabaran, dugaan tu semua bergantung pada diri sendiri. Tapi yang penting bahawa setiap daripada kita ni ada cerita tentang diri masing-masing, tentang kehidupan masing-masing. Okey. Bercerita tentang COVID. Okey. Dah bosan kan? Tapi nak buat macam mana sebab COVID ni pun makhluk Tuhan juga. Nak tak nak terpaksa berdepan. Okey, tapi apa kesan COVID yang telah apa kesan COVID terhadap kehidupan kita? Sebab sekarang ni kita nak sebut tentang COVID yang paling famous dan kalau ikutkan COVID ni lah yang sedang dialami oleh semua penduduk di dunia dan kita nampak kesannya macam lebih kurang sama. Okey. Okay, apa kesan antaranya yang terjadi disebabkan oleh COVID ni? Kedai tutup. Boleh luangkan masa dengan keluarga. Kedai makan tutup. Tak best kan, tak boleh lepak. Lagi? Gimana? Boleh luangkan masa dengan keluarga. Tak boleh luangkan masa dengan keluarga. Tak dapat balik kampung. Tak boleh peluk mak. Tak boleh peluk anak. Tak boleh peluk ayah. Tak dapat tengok lembu di kampung. Tak dapat tengok kambing di kampung. Apa lagi? Tiba-tiba kena work from home. Kena online learning dari rumah. Betul tak? Kena tutup kedai. Jadi benda kena kuarantin. Ada yang kena kuarantin. Okey, madam difahamkan sekarang ni ada pelajar radiologi yang sedang ada yang positif COVID kawan-kawan tolong doakan dia. Okey, so kena kuarantin. Okey, tiba-tiba ada kehilangan orang yang tersayang. Okey, disebabkan oleh COVID dan sebagainya. Okey. Jadi, ni kita perlu ambil satu isu tak tentang COVID. Jadi COVID ni mungkin telah menimbulkan tekanan dan kebimbangan kepada individu-individu di dalam dunia ini. Sebab sekarang kalau ikutkan kajian dah banyak sangat dijalankan berkaitan dengan kesan COVID terhadap kesejahteraan mental individu. Okey, dan salah satunya adalah tekanan dan kebimbangan. Meningkat. Okey, cuma nak tanya. Apa yang membezakan setiap orang kan yang sedang berhadapan dengan isu COVID ni? Apa yang membezakan setiap orang ni? Katalah individu A pun dia berhadapan dengan isu COVID. Individu B pun kita kata krisis. Sebab COVID ni adalah krisis, benda yang tiba-tiba. Okey, apa yang membezakan antara individu A yang juga sedang berhadapan dengan krisis COVID dan individu B yang juga sedang berhadapan dengan krisis COVID. Okey, apa beza kedua-duanya? Boleh tak tolong bagi, boleh tak kalau sharekan jawapan ataupun pandangan? Agak-agaklah teka-teka je. Tapi tak ada hadiah lah. Simptom. Cara dia uruskan benda tu macam mana? Uruskan stres dia. Okey. Lagi? Penerimaan dia. Penerimaan. Lagi? Okey, lagi? Okey, semua seperti di atas. Okey. Teneng, betul. Okay, caranya adalah apa yang membezakan antara individu A dan individu B adalah kemahiran daya tindak, iaitu cara bagaimana individu ni tadi tangani sesuatu isu ataupun sekarang ni kita sebut sebagai COVID. Okay, so dalam COVID ni ada banyaklah kan isu-isu yang terjadi disebabkan oleh kesan COVID itu sendiri, betul tak? Okay, jadi inilah bezanya orang individu A dan individu B ni, beza dia adalah kemahiran daya tindak. Okey, kemahiran daya tindak ni, sebelum nak buat kemahiran daya tindak ni, syarat dia adalah perlu berani dan terbuka. Okey, alright. Apa benda kemahiran daya tindak ni? Yang dia lah tadi, cara tangani sesuatu isu, bagaimana individu ni dia berhadapan dengan isu-isu yang sedang bermain ataupun yang sedang dia berhadapan ketika ini. Okey, tak kisahlah isu apa pun, tapi kemahiran daya tindak ini adalah cara tangani. Okey, ingat cara tangani sesuatu isu. Okey. So, ada dua jenis kemahiran daya tindak. Sihat dan tidak sihat. Okey, itulah yang membezakan antara individu A dan individu B tadi.
Mungkin individu A dia mengamalkan daya tindak sihat yang daya tindak yang sihat. Individu B mengamalkan daya tindak yang tidak sihat. Okey, yang ini nanti saya akan terangkan apa beza sihat dan tidak sihat. Okey. Kenapa kemahiran daya tindak ni perlu ada pada diri masing-masing? Okey. Yang pertama, supaya boleh berhadapan dengan tekanan. Okey. Yang kedua, mengurangkan dan meminimalkan situasi yang sedang menekan dia ketika itu. Okey. Yang ketiga adalah dapat mengelak untuk beri kesan kepada perasaan, pemikiran dan tingkah laku. Dan terakhir sekali dapat mengawal perasaan, pemikiran dan tingkah laku. Okey. Alright. So, saya terangkan sedikit tentang kemahiran daya tindak yang sihat. Ada dua jenis, iaitu fokus kepada emosi dan fokus kepada masalah. Okey. Fokus kepada emosi ni adalah untuk bantu kawal emosi yang dia sedang alami ketika itu. Sebagai contoh, okey, kita ambil contoh, student minta maaf madam ambil contoh you all. Sebab inilah selalu yang korang jumpa madam duk cerita-cerita kan. Okey, katakanlah dia dapat markah mat. Minta maaf cikgu guna mat. Okey, dia dapat markah mat ni rendah. Rendah kan. Okey. Lepas tu dia rasa apa? Dia rasa sedih sangat. Okay. Dia rasa sedih sangat. Rasa kenapalah aku dapat markah mat ni rendah. Padahal kan aku rasa dah buat assignment markah 100%. Lepas tu dah jumpa dengan Miss Zuraifah pun dah faham. Tak cukup dengan Miss Zuraifah, jumpa Tuan Haji Hasnul. Dah faham dah, memang dah faham sebenarnya mat ni. Tapi kenapa tiba-tiba markah final dapat fail? Contoh. Okey. Jadi apa yang berlaku pada dia? Dia rasa dia sedih, dia kecewa. Ya Allah, kenapa rasa diri ni tak berguna langsung? Apa kau dah buat ni Liana? Kan? Bukankah kau ni dah pergi jumpa dengan Haji Hasnul, dah jumpa dengan Miss Zuraifah? Otak kau ni letak kat mana nampak tak? Dia dah mula menyalahkan diri dia, pemikiran dia rasa diri tak berguna. Okey, perasaan dia dah mula ada sedih, dah rasa kecewa. Lepas tu tingkah laku dia pula, bila dia tengok kawan baik dia tadi yang sama-sama duk study sama-sama satu grup dengan dia tu, dapat markah lagi tinggi daripada dia, tiba-tiba kan si Liana ni nak pergi merajuk pula dengan kawan tu. Salah ke kawan tu kalau ikut logik? Tak kan? Okey, dia merajuk menjauhkan diri pula daripada kawan tu kan. Padahal kawan tu tak tahu pun masalahnya apa, tiba-tiba yang Liana ni nak jauhkan diri disebabkan dia rasa macam kawan tu lagi pandai daripada dia. Tak naklah kawan dengan orang tu, padahal study sama-sama, kenapa dia dapat tinggi aku dapat rendah? Kan? Okey, nampak tak? Jadi okey. Kalau ada begitu, okey. Tadi tu saya cerita situasi kan. Okey. Bila student ni ada kemahiran daya tindak yang sihat, apa dia buat? Okey, first dia fokus kepada emosi. Fokus kepada emosi ni dia nak bantu untuk kawal emosi dia dulu tau. Okey, yang sedih ketika itu. Okey. Mungkin pertama dia buat baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran dengan penuh fokus, dengan penuh dengan tajuk yang betul, dengan rasa penyerahan, dengan rasa rasa macam ya Allah tolonglah ya Allah, kan? Dia rasa macam lega. Mungkin ada student yang macam tu, okey? Ada setengah orang dia layan lagu. Tapi bukan lagu yang macam, kalau untuk kemahiran daya tindak yang sihat ni, kalau nak layan lagu boleh, tak ada masalah. Layanlah lagu-lagu yang memberi motivasi. Okey, bukannya yang lagi mendownkan kita. Contoh apa sebab tak apa lagu kan? Tak kisahlah apa-apa lagu, tapi yang lagu-lagu yang sedih-sedih yang membuatkan lagi perasaan tu lagi sedih. Kan? Mungkin ada orang pula dia baca buku, tapi baca buku-buku yang lagi sedih, novel-novel yang lagi sedih. Bukannya novel-novel yang lagi ataupun buku-buku yang boleh memberikan dia manfaat ataupun meningkatkan balik motivasi dia. Okey, mungkin ada orang juga dia mendengar drama-drama motivasi kan, dia dengar bebelan sayang dari kaunselor KKTM Ledang, dia jumpa dengan KP, macam gitu untuk membantu dia mengawal emosi. Bebelan tu bukan bebelan, maksudnya kata-kata nasihat kan, kata-kata motivasi. Okey, alright. Mungkin ada orang dia suka bersenam.
Okay. Ada orang dia tak suka bersenam. Mungkin ada orang dia suka bersenam untuk bantu kawal emosi dia. Okay, madam nak rewind balik. Kalaulah dalam subjek apa ya, hormon apa yang membantu untuk mengawal mood? Testosteron. Testosteron. Lagi. Betul, tak ada hadiah. Serotonin. Okay. So serotonin ni dia membantu untuk mengawal mood kita. Jadi macam mana kita nak rembeskan hormon serotonin ni? Kita bersenam lah. Sebab tu kadang-kadang kita dengar kat orang kata, kau bila kau pergi, kalau kau rasa stres, kau pergilah bersenam. Tapi tak nampak logik kan, kenapa nak kena bersenam? Apa kaitan bersenam dengan stres? Rupanya dekat situ kita lupa bahawa kita juga ada hormon yang perlu dirembeskan untuk membantu mengawal mood dalam diri kita. Nampak tak? Okay. Mungkin ada orang juga berkebun. Dia suka berkebun. Bila dia berkebun, dia rasa macam seronoknya bercakap dengan daun. Lagi-lagi bila dia nampak apa benda yang ditanam tu dapat tumbuh dengan sihat. Bunga keluar cantik, colour ungu, colour kuning, colour pink, colour putih kan. Dia rasa seronok tau. Dia rasa macam terubat dari situ. Tapi kena hati-hatilah kalau contoh dia berkebun tiba-tiba mati daunnya kat dia punya pokok kan. Kena cukup lain lah. Okay. Alright. Ini kalau emosi. Kalau kata penekanan kepada masalah yang dihadapi. Yang ini more to kemahiran. Okay. Alright. Kalau fokus kepada masalah tu maksudnya adalah individu ni tadi dia akan kenal pasti apa isu yang menyebabkan, yang mendatangkan masalah kepada diri dia. Okay, so dia akan cari cara untuk tangani isu ni. Berbeza dengan yang ni tadi, yang ini dia bantu untuk kawal emosi yang dia sedang sedihkan tadi tu kan. Okay, yang ini dia cari cara macam mana nak tangani masalah isu tu tadi. Okay, kita berbalik semula kepada contoh pelajar tadi yang dapat markah fail dalam final exam kan. Okay. Dia dapat dah baca Al-Quran, dia dah bersenam, dia tanam pokok, dia dengar ceramah Fazilah Kamsah, semua dah buat dah. Okey, untuk bantu kawal emosi dia, untuk stabilkan emosi dia. Okey, kemudian yang kedua dia fokus. Okey, sekarang ni dia dah mula fikir agak-agak akan apa lah yang menyebabkan aku jadi fail dalam exam final ni ya. Kat mana sebenarnya salah? Kat mana salah dia sebenarnya? Apa dia? Dia pergilah cari lecturer balik tanya, puan, madam, kat mana sebenarnya ya saya salah dalam final exam ni sebab saya pun pelik. Saya rasa saya dah faham dah, Mek. Saya dah boleh buat. Bukan setakat seorang, 2-3 orang lecturer saya jumpa dan memang saya faham. Tapi saya pelik, kenapalah dekat final exam ni saya tak boleh buat? Kat mana salah saya? Nampak tak? Maksudnya dia tak terbelenggu, dia terus tak ditenggelami oleh emosi-emosi yang tadi. Dia kata apa? Diri dia ni tak berguna. Otak letak kat mana? Kau ni dah kenapa Liana? Macam gitu. Okay, so dia pergi dapatkan maklumat daripada lecturer yang berkenaan. Okey, mungkin ada orang dapatkan sokongan. Dia rasa macam tak apalah, nak buat macam mana, dah fail lah kan, tapi kena repeat lah. Tu je lah jalan yang ada. Kalau berhenti nak kena bayar elang pula, dah lah satu hal mahal. Okey, so dia dapatkan sokongan. Sokongan daripada siapa? Okey, mungkin daripada kaunselor, daripada kawan-kawan dia, kawan-kawan dia yang boleh bagi dia kata-kata motivasi, ataupun okey, yang mana ada mak ayah, dapat sokongan daripada mak ayah, okey, daripada KP, daripada lecturer dan sebagainya. Okey, so dia jumpalah dengan orang-orang ni untuk bantu dia. Okey, macam mana saya boleh boleh tak, contoh kalau jumpa kaunselor lah kan, okey, madam boleh tak bantu saya macam mana saya nak kenal pasti apa isu sebenarnya yang saya sedang hadapi sekarang ni berkaitan dengan final exam saya. So nanti kaunselor dengan klien pelajar lah, okey, sama-sama kita akan teroka sebenarnya apa isu yang dihadapi. Tok sebenarnya bukanlah salah apa. Dia terlupa nak lekat satu page. Kan ada 3 page jawapan. Page yang kedua dia tak hantar, dia tak klik sekali. Dia pergi onyok-onyok kertas tu tak perasan. So hilanglah markah dekat situ. Tak perasan. So masalah apa? Masalah cuai. Jadi kaunselor dan klien dia akan sama-sama bantu macam mana nak tangani masalah cuai yang ada dalam diri pelajar. Okey, yang kedua.
Mungkinlah pelajar ni dia cepat rasa serabut. Dia kata macam, madam, ya Allah, saya rasa macam mana yang saya nak buat madam? Banyak sangatlah benda saya nak cater madam, especially subjek EWP lah, human system lah, mathnya lah madam. Lepas tu tiba-tiba, basic C madam, ni semua subjek-subjek fizik lah madam, ya Allah madam. Subjek-subjek ni susah lah madam sebenarnya kat kira-kira ni madam. Jadi kalau selagi duk sebut susah, selagi duk simpan dalam kepala kita tapi kita tak keluarkan jadi sebagai to-do list, so berserabut lah. Okay. So dia keluarkan benda-benda tu. Jadi satu to-do list contoh. Okay. Yang ketiga, mungkin pelajar ni tadi, katalah tadi dia fail math kan. Okay, kenapa dia fail math? Rupanya sebab pengurusan masa dia. Dia jawab tak sempat pun nak habiskan masa. Sebabnya duk jawab soalan 1 sampai 20 minit tak habis-habis. Kan? Jadi kita akan bantu macam mana urus masa. Jadi kalau kita ada satu-satu masalah, kalau kita tahu itulah masalah yang sedang memberikan kekurangan kepada diri kita, so kita fokus dekat situ apa yang boleh bantu supaya kita dapat cover balik kekurangan ataupun isu yang sedang dialami. Okay? Ngerti? Faham? Faham cikgu. Okay, good, bagus. Madam. Alright, yang kedua, daya tindak. Okey, sekejap. Okey, madam nak tekankan kemahiran daya tindak yang sihat ni juga sebenarnya boleh membantu untuk bagi soft skill tau sebenarnya dekat orang-orang ni. Orang-orang yang mengamalkan kemahiran daya tindak yang sihat ni. Contoh soft skill apa? Satu, dia dah belajar bagaimana nak mengurus masalah dengan baik. Sebab apa? Dia cuba cari orang-orang yang dia rasa percaya untuk bantu dia urus masalah. Dia nampak tak? Bila dia decide untuk cari orang-orang ini, dia dah ada satu elemen pengurusan masalah. Okey, bila ada masalah, cara dia menguruskan masalah dia adalah dia dapat sokongan ataupun dia urus masa dan lain-lain. Yang kedua, sabar. So itu antara soft skill yang student akan dapat sekiranya dia mengamalkan kemahiran daya tindak yang sihat. Kalau in English, kemahiran daya tindak ni adalah coping skill. So kalau nak cari bahan dalam bahasa Inggeris, search je coping skill. Kalau dalam bahasa Melayu, cari je daya tindak. So akan banyak keluar jurnal-jurnal yang berkaitan. Okay, last one. Daya tindak yang tidak sihat. Daya tindak yang tidak sihat ni apa? Antaranya adalah ambil alkohol ataupun dadah. Okey, ini madam sebut tapi tolong jangan buat ya. Okey, jangan buat. Sebab apa? Nanti madam terangkan kenapa benda-benda ni kita memang kalau boleh janganlah buat. Okey. Yang kedua, tidur yang berpanjangan sampai tak nak makan. Okey, sampai tak mandi kan. Okey. Yang ketiga, self harm. Self harm tu apa? Mencederakan diri sendiri. So banyaklah cara macam mana nak cederakan diri sendiri. So madam tak nak sebut. Madam rasa awak semua pun dah tahu kan bagaimana cara self harm yang orang duk biasa buat. Okey, cuma self harm ni actually kan benda ni sebenarnya boleh mendatangkan ketagihan. Bukan setakat ambil alkohol dan dadah je boleh mendatangkan ketagihan, tapi self harm juga boleh mendatangkan ketagihan. Sebab apa? Contohlah self harm ni ada setengah orang bila dia mengalami isu-isu macam ni, dia rasa dengan mencubit diri dia mencubit dia punya kulit ni sampai dia tak sedar pun kulit dia dah tercedera sebab cubit dengan kuku. Ada ya kes ni. Okey, dia rasakan kesakitan yang dia alami ketika itu rasa lega. Contoh yang exam math tadi fail kan. Okey, dia cubit. Dia rasa lega tau bila dia cubit. Dia punya tangan dia tu. Dia cubit. Nanti lagi sekali kan bila dia alami macam tu lagi kan, dia cubit lagi sampai dia tak sedar benda tu menyebabkan ketagihan. Okey. Dan lagi satu, selain tu actually banyak je sebenarnya coping skill yang tidak sihat ni. Tapi satu lagi adalah main game secara berlebihan. Sampai tak tidur, sampai tak makan, tak mandi, duduk je lah atas kursi tu. Jadi, yang ini ni kalau lah buat secara berlebihan, dia akan mendatangkan kesan apa kepada kesejahteraan mental pelajar kan. Contoh ambil alkohol dan dadah. Actually kalau pergilah hospital bahagia, kalau kita sebut hospital bahagia ramai tau yang sebenarnya mendapat skizofrenia
Nanti awak search lah skizofrenia tu apa, disebabkan oleh kesan dadah. Sebab itulah kita tak bagi pun. Kalau contohlah ada masalah, kalau bolehlah tolonglah jangan ambil. Jangan buat benda ni. Okay, even self-harm pun. Even main game pun sebenarnya secara berlebihan. Boleh nak main tapi tak ada masalah. Okay, alright. Okay, last one. Treat yourself like you treat others. Be kind to yourself. Okay, sayanglah diri sendiri. Tolonglah jaga diri sendiri macam mana kita rasa duk layan orang lain dengan baik. Kan, kita sanggup melayan ataupun kita sanggup menjaga hati orang lain, kita sanggup nak jaga hati kawan, nak layan dia macam puteri, tapi sebenarnya kita ni kat mana kita cara kita jaga diri kita kan. Okay, alright. So galilah ilmu, sebab kadang-kadang manusia ni kan dia rasa tertekan sebab apa, dia kurang maklumat. Jadi pilihan di tangan anda. Kalau ada masalah, sama ada nak mengamalkan kemahiran daya tindak yang positif ataupun negatif kan. Kalau nak baik, sebab biasanya benda yang baik ni memanglah dia akan jadi masa yang agak lama kan. Kalau macam yang macam yang negatif ni memanglah sekejap buat, sebab sekali cubit tangan kan, tapi sebenarnya benda tu lama-lama memberikan kesan kepada kesejahteraan mental orang tu sendiri. Okay, alright. Ada satu lagu yang Madam nak bagi sebenarnya, tapi tak dapatlah nak main dekat sini sebab PowerPoint tak dapat buka. Nanti PM lah tepi Madam apa benda lagu Madam nak kasih. Okay, so itu sahaja dari Madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hopefully apa yang Madam sampaikan hari ini memberi manfaat kepada semua orang yang sedang mendengar, dan Madam juga sedang belajar, dan marilah kita supaya menjadi orang yang sentiasa rasional dalam setiap tindakan kita. Okay, ada benda satu lagi tambahan Madam nak sampaikan. Ada orang tanya, Madam, adakah introvert ni dia lebih berpotensi untuk mengamalkan daya tindak yang negatif? Okay. Bagi Madam, sebenarnya kemahiran daya tindak ni it depends on kepada personality juga. Okay, macam ada orang introvert. Okay, kalau dia nak dapatkan sokongan, mungkin dia tak pergi cari ramai-ramai orang. Dia akan dapatkan circle yang kecil je. Kan, sebab biasanya introvert ni, kalau kita tahu, introvert ni dia punya circle, dia punya kesukaan dia tak suka sangat ramai orang kan. Jadi dia jumpalah dengan orang-orang yang setakat satu dua yang dia rasa orang ni boleh bantu dia. Okay, satu lagi mungkin introvert dia tak suka sangat nak jumpa-jumpa dengan orang, jadi dia buat apa? Berkebun. Dia berkebun sorang-sorang, dia layan perasaan dia sorang-sorang kan. Okay, tapi sebab berkebun ni benda yang baik, jadi dapatlah bantu dia. Okay, macam orang extrovert pula, extrovert ni tak boleh kalau dia buat benda tu sorang-sorang. Jadi dia akan carilah circle yang beramai tu, geng-geng klik-klik dengan beramai. Okay, jadi satu lagi nak kata extrovert kalau tendensi untuk mendapat isu ataupun masalah dalam kesihatan mental, bagi Madam sama je sebenarnya, cuma dia bergantung kepada sejauh mana orang ni tadi, individu-individu ni tadi menangani isu ataupun masalah yang dihadapi. Berbalik kepada apa? Kemahiran daya tindak. Jadi jom kita cari apa kemahiran daya tindak yang kita boleh buat. Okay, bila kita ada sesuatu isu yang sedang kita hadapi. Okay, so itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana sudi mendengar. Okay, untuk student Madam akan bagi satu link kehadiran dan sedikit survey. Tak ada satu soalan je, nanti tolong isi Madam akan masukkan dekat dalam grup HCP to you. So nanti ketua tolong sampaikan dekat anak buah masing-masing. So itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.